Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada malam ini selepas kita tangguhkan kuliah sebelum daripada Idul Adha kan. Dan dalam kuliah yang lalu kita telah bincangkan sampai kepada rukun nikah yang ketiga, iaitu pengantin lelaki. Lelaki yang akan berkahwin, yang telah pun kita nyatakan syarat-syaratnya. Pada malam ini kita sambung pada rukun yang keempat. Rukun yang keempat pada sisi mazhab Syafi'i dan jumhurul ulama. Dia ada berbeza dengan pandangan dalam mazhab Hanafi. Baik, rukun yang keempat ialah wali. Maksud al-wilayah, pasal perkataan wali ini digunakan untuk beberapa perkara. Satu term yang digunakan untuk beberapa maksud. Jadi dalam topik kita ni pun ada terma wali ini. Baik, jadi al-wilayah dari segi bahasa bermaksud kasih sayang dan pertolongan. Kasih sayang, pertolongan. Dia juga sampai ke tahap, kalau kita nak katakan kepatuhan. Ada unsur kasih sayang, ada unsur pertolongan, ada unsur ketaatan dan kepatuhan, juga ada unsur kesetiaan. Itu ada 4 perkara duduk dalam maksud wala itu. Jadi dalam bab ini al-wilayah ini, kata pengarang kitab kita, membawa maksud kasih sayang dan pertolongan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman sebagai wali, yakni penolongnya, maka dapatlah dia kemenangan. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang tetap akan menang. Fa inna hizballahi, kerana sesungguhnya Hizbullah ni mana? Bukan Hizbullah Lubnan tu. Hizbullah Lubnan tu tak ada kena mengena dengan ayat ni. Hizbullah di sini membawa maksud golongan yang mengikat diri dengan kasih sayang dan kesetiaan kepada Allah. Itu hizb maknanya parti, kelompok, golongan. Itu Hizbullah di situ. Lawan bagi Hizbullah ialah Hizbus Syaitan, parti syaitan. Dulu-dulu tahun awal 80-an istilah ni popular lah kan, Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Lama-lama orang berkembang, berfikir panjang, menilai suasana dan sebagainya. Alhamdulillah pakat-pakat cerai belaka dah. Walaupun ada sikit saki-bakian seruan yang cuba mengembalikan kepada suasana 80-an dulu kan, tapi itu insya-Allah tak makan lah. Di kedua-dua belah pihak yang bertarung dalam politik di Malaysia ni, makin lama insya-Allah makin berakal dalam bab ni. Walaupun ada usaha-usaha untuk revive balik benda yang macam itu, tetapi kita pun faham dan kita dapat mengerti dia punya anjakan paradigma tu kan. Anjakan keluasan pahaman
melihat contoh-contoh dalam dan luar negara, akhirnya kuranglah ketegangan dalam bentuk yang pernah berlaku dalam apa, pertarungan politik kat negara kita ni. Kalau tidak, ayat ni memang selalu baca, wa may yatawallallaha wa rasulahu. Itu selalu ayat ni. Walladzina amanu. Lepas tu dia mula kait dengan hak kawan tu, dia bersekongkol dengan orang yang tak beriman. Dia berkawan dengan parti-parti yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tu cerita dulu. Lah ni ijtihad tu dia berubah. Orang makin pandai, makin banyak mentelaah dan sebagainya, maka kita dapati benda-benda yang macam tu dulu punya terlajak zaman dulu, zaman semangat lebih. Walaupun ada beberapa positifnya zaman dulu, tapi ialah dari sudut faktanya bukanlah sesuai ayat ini untuk dijadikan dalil untuk pertarungan pada masa tu. Bagi yang lama-lama tahu-tahu Haji Umar tahu kan zaman tu. Haji Bahari apa semua, hak belakang-belakang ni hak tu tak lahir lagi kot. Tak tahu cerita apa, baca sejarah ya. Baik, al-wilayah dari segi syarak ialah melaksanakan kata-katanya terhadap orang lain dan mengawasi urusan mereka. Itu dia. Al-wilayah dia ada dua komponen di sini. Melaksanakan kata-katanya terhadap orang lain. Yang kedua ialah mengawasi urusan orang lain itu. Jadi maksud orang lain ialah orang yang tidak mampu mengurus dirinya, dan orang gila, serta perempuan baligh yang berada di bawah jagaan wali ikhtiar, yakni wali biasa bukan wali mujbir. Sesetengah ulama mentarifkan al-wilayah sebagai melaksanakan kata-katanya terhadap orang lain sama ada dia suka atau tidak. Termasuk dalam pengertian ini ialah wilayatul ijbar. Wilayatul ijbar maknanya penguasaan secara paksaan, secara tekal dan tidak ada pilihan. Baik, syariat menamakan orang yang mempunyai hak al-wilayah itu sebagai wali. Orang yang mempunyai kata-kata, orang yang bertanggungjawab mengawasi pihak lain itu. Orang yang bertanggungjawab terhadap pihak lain itu dipanggil orang yang memiliki hak wilayah. Dan nama dia atau istilah yang digunakan ialah wali. Jadi wali di sini dia beza dengan istilah wali dalam bab lain, umpamanya wali keramat apa semua tu kan, orang kata wali Allah sebagainya kan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim kan. Yang kita katakan wali Allah, wali syaitan, itu dalam topik yang lain. Tapi terma ini adalah untuk topik yang ini, topik penguasaan ke atas orang lain. Seperti dalam, dia akan masuk bab nikah, dia juga akan masuk dalam bab tuntutan darah, dalam bab hudud, qisas. Itu ada. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Kemudian jika orang yang berhutang itu safih ni maknanya orang bodoh, nerd, dia tak boleh mengawal diri dia dan menguruskan kewangan dia, itu dipanggil safih. Ada orang dia tak pandai, dia tak reti, dia sekolah pun tak pandai, tapi dia tahu urusan jual beli semua dia tahu kan, itu tak termasuk dalam safih. Safih ni jenis luruh bendui bodoh yang orang boleh buat main lah kat dia, orang boleh tipu dia. Itu safih. Kerana itu Quran sebutkan juga dalam ayat yang lain, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kamu bagi kepada orang-orang yang sufaha ini, safih ini, harta benda kamu. Kerana bimbang kalau kita bagi lepas tangan kat dia, maka dia tidak boleh mengurus dengan baik, maka akan berlaku pembaziran, akan berlaku sia-sia, akan barangkali berlaku penipuan dan penindasan terhadap diri dia. Maka kerana itu safih ini adalah golongan yang diberikan perhatian. Baik, jangan kamu berikan jika orang berhutang tu bodoh atau lemah, atau dia sendiri tidak dapat hendak merencana, yakni isi surat itu,
maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil, iaitu secara benar. Wali di sini ialah orang yang ada kata putus, yang mengawasi urusan di kelompok-kelompok ni tadi. Baik, jadi ini mukadimah cerita dia tentang maksud wali. Siapakah yang akan termasuk dalam wali itu, kita akan lihat berdasarkan kepada ta'rif yang diberikan tadi. Baik, hikmah disyariatkan al-wilayah. Hikmah disyariatkan al-wilayah kepada kanak-kanak yang masih kecil, yakni belum baligh. Dia bukan takat belum baligh saja, dia ada satu lagi dipanggil sinnur rushd. Dalam perundangan Islam, sebagian fuqaha dibahagikan sinnul bulugh, cukup umur baligh kadang-kadang awal, tambah kalau kanak-kanak perempuan kan 9 tahun, 10, 11 tahun dia dah boleh baligh. Kanak-kanak lelaki pun kalau nak lewat pun bila 12 tahun barangkali ada yang dah baligh. Jadi itu belum melayakkan dia untuk menguruskan harta. Dari sudut perundangan fiknya, para ulama meletakkan itu walaupun dia sudah baligh, dia belum boleh menguruskan harta dia. Hak pemilikan itu dia kena ada satu lagi tahap dipanggil sinnur rushd. Had umur dia boleh mengendali sendiri harta benda. Yang ni kita akan jumpa dalam bab harta dan pewarisan. Pembahagian harta, faraid dan sebagainya, umur ini diambil kira. Karena itu para ulama bahagikan umur balik sekian-sekian umur, barangkali sampai tahap 15 tahun, tapi umur untuk pemilikan harta diletakkan sebahagiannya sampai kepada 18 tahun. Dalam undang-undang sivil kita pun memang macam tu kan. 18 kan? Kalau 21 tu dah lewat sangat kan, 18. Banyak undang-undang sivil meletakkan 18. Yang tu tuan-tuan boleh tanya pada guam-guam lah. Baik, jadi hikmahnya ialah kepada orang-orang yang belum baligh dan orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya adalah untuk menjaga kepentingan mereka supaya tidak hilang, menjaga hak mereka dan mengurus urusan hidup mereka. Itu tujuan hikmahnya. Jadi atas hikmah ini kita boleh dapatkan gambaran betapa besarnya tanggungjawab orang-orang yang diletakkan di dalam konteks al-wilayah tadi. Dia ada tanggungjawab yang besar kerana dia kena jaga kepentingan orang-orang di bawah tanggungan dia tadi. Dia bukan boleh lepas tangan, dia akan dipertanggungjawabkan. Jadi macam mana dia besarnya tanggungjawab yang ada pada dia, yang dipikulkan kepada wali ini tadi, maka demikian juga besarnya hak dia untuk kawal, selia dan mengawasi orang-orang di bawah wilayah dia. Fair lah kan? Dia punya hak dan dia punya tanggungjawab. Baik, kewujudan wali dalam perkahwinan adalah wajib. Ini adalah pandangan jumhurul ulama. Wali mesti wujud dalam pernikahan seorang perempuan, sama ada perempuan tersebut masih kecil atau sudah baligh, janda atau dara, untuk mengendalikan akad perkahwinannya. Seseorang perempuan tidak diharuskan, tidak dibolehkan mengahwinkan dirinya sendiri atau mengahwinkan orang lain, sama ada dengan keizinan wali ataupun tidak. Hukum ini meliputi sama ada dia mengijab atau mengkabulkan perkahwinan tersebut. Ini antara isu penting di dalam bab kewujudan wali. Perempuan tidak boleh kahwinkan diri dia atau mengahwinkan orang lain. Tidak ijab dan tidak juga qabul, sebagaimana yang kita bincangkan tentang ijab qabul dulu ni. Dalilnya ialah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan tidak boleh mengahwinkan seorang perempuan yang lain dan tidak boleh mengahwinkan dirinya sendiri. Abu Hurairah berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap
perempuan yang mengahwinkan dirinya sendiri sebagai perempuan jahat. Dalam dari satu riwayat disebut sebagai perempuan yang berzina. Hadis riwayat Daraqutni dalam Kitabun Nikah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dua isu dalam hadis ni. Yang pertama ialah bila kita bicarakan tentang konsep al-wilayah tadi, siapa yang berkuasa itu, hadis ini telah membataskan ataupun telah mengeluarkan satu golongan, iaitu perempuan. Perempuan tidak termasuk di dalam yang diberi kuasa mengahwinkan, sama ada nak kahwinkan diri dia sendiri ataupun dia apatah lagi untuk dia kahwinkan orang lain. Dan yang keduanya ialah perkataan Abu Hurairah itu sendiri. Perkataan Abu Hurairah. Para fuqaha, para ulama hadis dan fuqaha, dia ada bincang status perkataan-perkataan seperti ini. Adakah perkataan Abu Hurairah ini merujuk kepada suatu petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ia adalah kesepakatan para sahabat di zaman Nabi, ataupun ia adalah pandangan peribadi Abu Hurairah dan orang-orang yang sama pandangan dengannya. Bab tu dia ada khas perbincangan di kalangan ulama, yang kalau kita tak boleh nak masuk panjang benda tu dengan hujah yang berbagai-bagai untuk urusan tu. Tapi nak katanya, kalaulah tuan-tuan sagi pergi belajar pula ataupun baca pula di tempat lain, ada lagi isu-isu seperti itu, ya, itu adalah antara yang dibincangkan. Status kekuatan perkataan yang macam Abu Hurairah ni. Pasal dia bukan perkataan Nabi, dia adalah perkataan Abu Hurairah menggambarkan situasi zaman Nabi, apa pendirian dia dan para sahabat. Dan adakah ia merujuk kepada semua sahabat, yakni dalam arti kata ijma'us sahabah, ataupun hanya pandangan peribadi, ataupun dia dan beberapa kelompok. Jadi itu perbahasan yang ada. Baik, kita tak perlu masuk lagi perbahasan itu, sekadar nak gambarkan ini adalah dalil yang dipegang terutamanya dalam mazhab Syafi'i, seperti mana yang dinukilkan di sini oleh pengarang kitab kita ni. Baik, hikmat disyariatkan wali dalam perkahwinan seseorang perempuan. Hak tadi hikmat adanya konsep al-wilayah. Sekarang ni ialah kenapa nak kena ada wali dalam perkahwinan seorang wanita. Hikmat wali disyariatkan ialah adat yang baik mengatakan perempuan tidak sesuai untuk terlibat secara langsung dalam urusan akad perkahwinan. Ini kerana perempuan mesti bersifat dengan sifat malu. Ini secara kita katakan hikmah. Dia bukan dalil tapi hikmah. Satu gambaran yang menunjukkan tabi'i perempuannya ialah dia patut dalam semua tamadun, perempuan ini dia agak patutnya malu, tidak terlampau expose ke depan, tidak tampil begitu dan begini kan. Asasnya dalam kebanyakan tamadun manusia itu perempuan, sehinggalah ia dirosakkan oleh unsur-unsur yang berbagai-bagai. Dalam semua tamadun ada kesan yang ini, akhirnya perempuan menjadi bahan dagangan, perempuan jadi bahan pameran, perempuan jadi bahan iklan. Nak iklan jual kereta, tapi yang dia tayang perempuan. Nak jual minyak rambut, tak ada berkena pun dengan apa, rambut sudahlah, tayang bodi perempuan kan. Habis semualah kata mesti iklan tu ada perempuan. Dan perempuan tu tak boleh syarat dia pakai cukup, dia kena pakai tak cukup kan. Jadi itu adalah gambaran ya, ataupun kita katakan antara perkara-perkara yang sudah rosak dalam nilai dan etika manusia. Bukan kata orang Islam saja, bahkan kebanyakan tamadun yang lain samalah. Kalau kita tengok gambaran tentang sejarah Eropah dulu kan, mana ada perempuan pakai seksi-meksi macam yang ada sekarang. Perempuan dulu pakai kelumbung juga. Kalau pakai dia punya skirt tu labuh kan, siap dengan sangkak dia lagi, tutup semua. Kutlah kepala yang tak tutup pun. Tapi yang duduk-duduk di mana dalam gereja-gereja pun tetap juga bertudung dan seumpamanya. Bahkan kalau dia punya puteri-puteri raja, siap tutup muka lagi. Tak? Itu gambaran satu ketika dulu dan hakikat nilai perempuan itu di sisi tamadun manusia. Tapi bila dia rosak, maka orang jajar dan dagang perempuan ni. Makin dia dedah, makin dia mahal pula lah.
Baik, wala haula wala quwata illa billah. Jadi kerana itu bila perempuan ini sepatutnya dia malu, dia tidak ke depan dan sebagainya, maka urusan untuk nikah kahwin dia patutnya diambil alih ataupun dipegang oleh orang yang berkuasa ke atas dia. Tanggungjawab tu tanggungjawab wali dia. Dahlah wali tu yang berkuasa ataupun yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengawal dia, bagi makan minum dan sebagainya. Wali itu jugalah yang bertanggungjawab untuk menikahkan dia, yang bagi kahwin dia. Kalau orang kata boleh ke tidak perempuan ini menawarkan dirinya untuk berkahwin, ya, dia boleh tawarkan diri dia untuk berkahwin, tapi bukan dia pergi jumpa orang, aku kahwinkan diriku dengan kau. Oh, tak boleh macam itu. Dia mesti ada urusan yang selanjutnya. Even kalau kita tengok sejarah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, yang kita katakan dia meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah maksudnya dia pinang Nabi macam yang kita gambarkan. Ibn Hisham umpamanya meriwayatkan Khadijah minta daripada Nafisah ini berunding dengan Abu Talib. Dah setuju, Abu Talib suarakan kepada Nabi, barulah keluarga Khadijah hantar wakil untuk ataupun urusan peminangan dan sebagainya. Abu Talib hantar wakil jumpa dengan keluarga Khadijah, dan barulah kemudiannya berlaku proses perkahwinan. Bukan Khadijah minta apa kat Nabi, boleh hang kahwin aku, tak ada. Dia buat macam tu. Baik. Azan kita kejap. Allah. Baik. Sallallahu. Baik. Dalil wajib wujudnya wali sewaktu seseorang perempuan itu berkahwin. Hukum wajib wujudnya wali sewaktu seorang perempuan berkahwin adalah berpandukan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu habis masa
iddah mereka, maka janganlah kamu, yakni wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Ayat ni kata apabila telah kamu ni, yakni manusia, orang beriman, dah ceraikan isteri. Cerita suami sudah menceraikan isteri dia, kemudian habis tempoh iddah. Kalau tak habis tempoh iddah, yang tu tak jadi masalah, dia ada rujuk dalam tempoh iddah. Tapi bila dah habis tempoh iddah, maka tak boleh rujuk. Apa yang dia perlu buat kalau dia nak bersama semula? Dia kena kahwin balik. Jadi ayat ni sebut, kalaulah depa tu nak kahwin balik, fala ta'dhuluhunna, jangan kamu halang depa perempuan ni, jangan halang perempuan-perempuan ni daripada mengahwini suami-suami mereka yang dulu. Maknanya apa? Jangan halang perempuan daripada berkahwin semula dengan bekas suami. Sekarang ni larangan itu, jangan halang itu ditujukan kepada siapa? Ada pihak yang ketiga. Pihak ketiga tu pula yang dilarang, yang diarahkan jangan halang. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini adalah bukti paling kukuh dalam mengambil kira kedudukan wali. Jika kedudukan wali tidak diambil kira, tentulah dia tiada kuasa menghalang perkahwinan. Jadi istidlal Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lain berdasarkan dalil ini, ayat Quran ini, ialah ada satu pihak yang ada kuasa untuk menghalang perkahwinan, tapi Allah Ta'ala larang mereka daripada menghalang perkahwinan. Maknanya golongan yang dimaksudkan itu ada kuasa menghalang perkahwinan. Poin dia tadi ialah nak nikah kena ada wali. Kalau tak ada wali tak boleh kahwin. Wali berhak menghalang perkahwinan. Betul tak? Jadi ayat tadi datang ialah kes orang yang nak merujuk selepas habis iddah, dia nak kahwin semula. Jadi wali tadi Allah Ta'ala perintahkan jangan salah guna kuasa yang ada. Dari sudut kuasa, wali dia ada kuasa, tapi dari sudut perintah Allah, Allah tak bagi dia gunakan halangan itu, bagi dia kahwin kalau caranya menepati syarak. Jadi kerana itu ayat ini dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i tentang kewujudan wali. Jadi tuan, ni seni sebenarnya. Kalau kita baca macam tu tak perasan benda ni kan. Tetapi bagaimana seorang faqih, ulama, bila dia nak keluar hukum, dia akan tengok di celah-celah ayat itu ada dia punya ibrah, dia ada pengajaran, ada isyarat yang jelas dalam perkara tersebut. Baik, dalam sunnah juga menjelaskan perkara itu. Nabi SAW bersabda, tidak sah pernikahan melainkan dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Mana-mana pernikahan tanpa kehadiran mereka adalah batil. Batil maknanya tidak sah. Ini hadis riwayat Ibn Hibban. Dan Nabi juga SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah melainkan dengan seorang wali. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabun Nikah bab wali, dan riwayat At-Tirmidzi dalam Kitabun Nikah bab tidak sah nikah tanpa wali. At-Tirmidzi siapkan satu bab yang menggambarkan pendirian para ulama tidak sah nikah tanpa wali. Baik, jadi ini pendirian jumhurul ulama terutama dalam mazhab Syafi'i. Hukum berkahwin tanpa wali dan perkara yang menyusul selepasnya. Apabila seorang perempuan mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali, nikahnya dikira batal. Jika berlaku persetubuhan selepas perkahwinan, kedua-dua pasangan wajib dipisahkan kerana akad itu batal. Dipanggil apa? Difarakkan. Farak maknanya pisahkan. Kalau dalam konteks perundangan kita, itu kuasa mahkamah. Kalau berlaku kes macam tu, wajib untuk orang yang mengetahui angkat perkara ini ke pihak berkuasa
dan dapatkan arahan mahkamah untuk memisahkan. Dia bukan kes ini saja, ada banyak kes lain yang mahkamah ada kuasa minta dipisahkan bagi selesaikan dulu. Mungkin ada isu-isu yang tak clear dalam bab perkahwinan itu. Tujuan dipisahkan tadi apa? Bukan mengharamkan yang halal, tapi untuk menjernihkan kekeliruan. Bimbang kalau berlaku persetubuhan, maka nak status apa persetubuhan tu? Itu benda bahaya. Tak apalah setubuh tu satu pasal. Kalau dalam keadaan dia mamai, dalam keadaan dia mengigau, tu adalah kemaafan tertentu kan. Tapi kalau lekat pula nanti dah dapat anak dan dia akan berlanjut, masalah tu akan lepas satu datang satu. Jadi kerana itu, ialah kalau tak perlu tunggu mahkamah pun, orang yang wali tadi berhak untuk pisahkan dulu. Pisah, bagi dia clear, kemudian dapatkan status yang betul tentang perkahwinan itu. Kalau kata apa yang kurang, wali umpamanya, betul tentang wali, akad lain. Kalau mungkin ada kekeliruan dalam bab mungkin perempuan tu pernah berkahwin, kemudian iddah, lepas tu dia bercerai, iddah dia sampai ke tak sampai, itu semua adalah isu yang boleh menyebabkan pasangan terpaksa dipisahkan sementara untuk clear benda tu, ataupun mungkin juga kadang-kadang boleh berlaku kepada pisah terus kan. Itu bergantung kepada keadaan. Baik. Dan perempuan itu berhak, yakni wajib mendapat mahar misil, sama ada disebut dalam akad ataupun tidak. Lelaki kena bayar mahar kat dia pasal dah tidak sekali dengan dia, pasal dah mengahwininya. Dalil hukum tersebut ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'atin nakahat bighairi idni waliyiha fanikahuha batil fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha fa in tashajaru fassultanu waliyu man la waliyalah. Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Nabi ulang 3 kali, nikahnya batil, nikahnya batil. Kemudian jika berlaku persetubuhan, maka baginya, yakni bagi perempuan tadi, mahar mithil, dengan sebab dia menghalalkan farajnya, yakni dengan sebab ada berlakunya persetubuhan. Jika mereka berselisih faham, maka sultan menjadi wali kepada sesiapa yang tidak ada baginya wali. Dalil ini yang meletakkan kepada satu lagi kategori wali, hakim. Hakim tu maknanya pemerintah. Sultan ini di sini bukan rujuk kepada sultan saja. Ada negeri dia tak guna istilah sultan kan, dia guna istilah raja. Ada negeri dia tak guna istilah tu, dia guna tak ada raja, tak ada sultan, habis siapa dia? Maka yang dimaksudkan ialah orang yang ada kuasa. Sultan di sini merujuk kepada orang yang punya kuasa. Besar sebenarnya peranan orang yang ada kuasa ni, sampai kepada nak nikah pun rujuk kat dia. Laratlah pemerintah nak pergi turun satu-satu kampung buat kerja tu. Larat. Dia tak larat nak buat. Pasal tu bila dia tak larat, dia buat apa? Dia delegatekan kuasa tu kepada wakil-wakil dia. Tu yang dipanggil naib. Naib ni wakil, ganti, on behalf, ganti bagi pemerintah. Ada dia punya naib dia, naib kepada qadi, ganti kepada pemerintah tadi. Tu yang tu naib yang ada tu jadi juru nikah. Dia kena ada satu surat kuasa yang melayakkan dia untuk menikahkan orang lain. Benda tu benda yang sangat penting dari sudut perundangannya. Pasal cerita bab nikah kahwin ni, dia bukan cerita bab solat, bab puasa, pasal tu agak peribadi. Nikah kahwin ni akan babitkan pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dan dia kena bawa pergi mahkamah. Urusan-urusan tu nak kena ada urusan dalam mahkamah. Jadi standardize tu perlu ada untuk urusan official ni. Maka peranan wali hakim dalam keadaan tidak ada wali bagi perempuan itu adalah sangat penting. Kes ni tuan-tuan, kalau kita nak rasa siapa orang yang tak ada wali, mungkin perempuan yang sudah kematian wali dia, pak dia tak ada, abang dia tak ada, adik lelaki pun tak ada, adik sebatang kakak,
Pak menakan pun tak tahu mana hala, hilang dan sebagainya, tak jumpa, tinggal dia seorang. Orang yang macam ni dia kena wali hakim. Ataupun dia adalah pak menakan seorang tapi duduk New Zealand seorang, dia ada adik lelaki dia duduk di Jepun sana. Nak nikah susah dia tak ada siapa. Maka di situ peranan timbulnya isu wali hakim. Demikian juga dengan perempuan yang revert, yang asalnya bukan Islam, yang memeluk Islam. Itu tak dapat tu. Dan kadang-kadang bagi yang kes yang macam ini, untuk dapatkan kebenaran menggunakan wali hakim, lambat proses tu. Dia tunggu, tiba-tiba dapat hari ni, esok nak kena nikah, jalan terus. Tu yang kes menikah setelah nampak tergesa dan sebagainya, pasal kadang-kadang nak dapatkan surat kebenaran nikah menggunakan wali hakim. Mana cerita wali hakim? Salah satu tadi dalilnya dengan hadis yang kita baca ni. Baik, mereka yang bersetubuh hasil daripada pernikahan yang batil ini, yakni pernikahan tanpa wali, tidak dikenakan hukum hudud kesalahan zina kerana adanya syubhah. Adanya syubhah. Maksud syubhah di sini ialah kesamaran, ada kekaburan padanya. Di situ tuan-tuan ada beza, dia panggil wata' syubhah, persetubuhan atas dasar samar, kekeliruan. Dia tak jatuh hukum zina. Dia kena ada beza yang tu. Pasal apa? Pasal dia akan ada perincian dari sudut wali ni tadi ni. Itu yang kita katakan tadi. Apa yang kita baca malam ini ialah pendirian dalam mazhab Syafi'i dan jumhurul ulama. Dan yang itu yang di-apply di Malaysia. Pasal benda tu nak kena bawa cerita kahwin ni, dia kemudiannya akan didaftarkan. Pasal nak kena daftar anak pula lepas tu. Kemudian bila nak berlaku nikah ni, kita katakan dia bukan semestinya sepanjang hayat kita kahwin kan. Berapa ramai yang di sekerat jalan dia akan berpisah dan sebagainya. Jadi macam mana nak kira kawan tu berpisah kalau rekod kahwin pun tak ada? Macam mana nak rekodkan kahwin pasal dia menikah tanpa wali? Dia menikah sendiri-sendiri dia ya? Itu kan jadi masalah. Jadi kerana itu undang-undang perlu dalam bab yang macam ini untuk menyeragamkan keadaan dan ia lebih memelihara maslahah awam. Jadi kalau macam negeri kita menggunakan undang-undang yang macam ini, maka kita kena terima benda tu berjalan macam yang ada. Kalau kita tak boleh pindah, kalau kita pindah tak apa, kita nikah tanpa wali. Kita kata tanpa wali dengan kaul yang lain yang kita tak bahaskan malam ni lah. Tapi nanti kesan dia nak daftar kat mahkamah pun lah. Nak daftar tu kan jadi masalah, tak ada pula. Mungkinlah orang kata ada cara lain. Cara lain dia kena bawa pergi keluar dia kena akad nikah lain, tetap juga menggunakan konsep wali tadi. Pasal nak didaftarkan juga jadi masalah. Jadi kerana itu kekalkan dengan peraturan yang undang-undang keluarga yang sedia ada, walaupun mungkin ada 1-2 kritikan terhadap 1-2 enactment kan, ataupun pengurusan dia, tapi dari sudut konsepnya benda ini perlu dilaksanakan berdasarkan prosedur dia. Pasal ada perkara lain yang mungkin berlaku selepas itu, masalah-masalah yang mesti ditangani. Bila dia dah disahkan pernikahan, kalau lepas tu dia nak bercerai, betul pasal dia dah kahwin. Kalau nak didaftarkan cerai, nak cerai bagaimana, kahwin pun tak kira lagi. Di sudut hukum barangkali dia kahwin, tapi tak didaftarkan perkahwinan tersebut. Tiba-tiba bila dia bercerai, hak isteri tadi umpamanya nak tuntut harta sepencarian, nak tuntutan yang tu, tuntutan yang ni, kok ada anak dia tu pula nak dapat harta dan sebagainya. Dia bangkai-bangkai masalah tu. Bangkai, jangan buat pasal. Jadi kerana itu tuan-tuan, ini adalah benda yang penting. Rekod ini walaupun kadang-kadang selalunya menyusahkan kita, tetapi di sebalik itu ada maslahah yang perlu juga kita ambil kira. Baik, jadi dalam kes ini persetubuhan itu tidak dikira zina dan tidak dikenakan hudud. Sebaliknya dikira sebagai persetubuhan syubhah. Syubhah tersebut ialah kerana ulama berselisih pendapat tentang kesahihan nikah tanpa keizinan wali. Nikah tanpa wali. Hukum hudud digantung perlaksanaannya ketika ada syubhah. Walau bagaimanapun mereka dikenakan hukuman ta'zir. Pasal apa tak boleh kena hudud? Pasal ada syubhah.
Pasal apa bila ada syubhat tak boleh kena hudud? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah, tudra'ul hududu bisyubhat. Hudud itu diangkat, dialihkan, tidak dikenakan dengan adanya syubhat, dengan adanya kesamaran. Ini adalah aspek yang perlu untuk diketahui dalam konteks kita cerita tentang pelaksanaan hudud dan sebagainya. Jangan kita gambarkan hudud ni hanya pada pelaksanaan hukum, tetapi perlu juga diberikan penjelasan yang lebih komprehensif, yang lebih meluas tentang aspek-aspek lain sebelum pelaksanaan dan juga selepas pelaksanaan, dan juga benda-benda yang menyebabkan ia tidak dapat dilaksanakan. Antaranya ialah syubhat tadi, kesamaran, kekeliruan, dan juga aspek-aspek lain. Tambah kalau kita selalu dengar perbincangan tentang bagaimana di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang mencuri di zaman Umar tak kerat tangan dia. Umar tak jatuhkan hukuman hudud, potong tangan. Pasal ia berlaku dalam tahun kemarau panjang dan kurang bekalan makanan. Ada tuan yang mengadu tentang hamba yang curi duit dia. Bila dibicarakan, hamba tu kata apa? Pasal tuan tak bagi makan. Maka apa ancaman? Kalau kawan tu tak kena kerat, hamba kot tak kena kerat, tuan nanti kena kerat. Jadi itu adalah antara kekangan-kekangan daripada terlaksananya hukuman hudud. Jadi dalam banyak-banyak tu, salah satu syubhat yang ada ialah pernikahan tanpa wali. Pasal apa pula begitu? Kerana di dalam mazhab Hanafi dan sebahagian yang lain yang menyetujuinya, tidak meletakkan syarat adanya wali untuk perempuan itu berkahwin dengan hujah-hujah yang mereka pegang. Kalau bincang itu kadang-kadang rasa macam berat belah mereka juga. Tapi dengan hadis banyak belah sini tu yang rasa macam mana satu nak pegang ni. Jadi sama ada tuan-tuan yakin dengan dalil yang tu ataupun hujah yang ini, tapi bila mai kepada realiti pelaksanaan kita kena pegang satu. Pasal mahkamah kita gunakan mazhab Syafi'i dan jumhur dalam bab wali. Jadi kena patah balik kat situ. Mungkinlah kalau ada orang mengaji dan sebagainya, dia kata tak, betulnya hujah Hanafi nampak lebih kuat. Katalah dia boleh faham macam tu. Terpulanglah kan pasal masing-masing ni cara faham. Orang belajar, barangkali orang belajar macam-macam. Seorang faham ikut ni, seorang faham ikut tu. Kita katalah seorang tu dia mentarjihkan ataupun dia kata betul kuat belah Hanafi. Untuk pahaman peribadi dia, keyakinan dia, terpulang kat dia. Tapi bila mai praktis, dia kena patah balik mai ikut ni. Pasal dia nak kena register dekat Jabatan Agama dan sebagainya. Isu perundangan tadi ni. Jadi kerana itu adalah antara salah satu faktor pemberat untuk berpegang kepada kaul ini. Di samping sebenarnya kalau tengok kepada dalil dan hujah, agak kuat dan kukuh pandangan jumhur, iaitu dengan kewujudan wali. Baik. Jadi bila kes tu berlaku, yang bermazhab Hanafi ataupun yang kuat pegang kata tanpa wali tadi, di situlah timbul syubhahnya. Bila timbul syubhah, tak acilah untuk dihukum hudud kepada orang yang berpegang kepada salah satu pandangan ijtihad ulama. Ijtihad mujtahid yang muktabar dengan hujah dan dalil dia, maka tidak dikenakan hudud di situ dengan sepakat para ulama. Habis tu lepas lagu tu je tak. Bila hudud tak dikenakan dalam semua kes jenayah dan sebagainya, bila satu-satu kesalahan tu berlaku tapi kesalahan tu tidak layak untuk dikenakan hudud, bukan makna orang tu boleh lepas macam tu saja. Dia akan jatuh kepada peringkat yang berikutnya, dihukum dengan hukuman ta'zir. Itu peringkat yang berikutnya. Dan dulu ada pernah Allahyarham penasihat agama sekian-sekian menteri kata hak Malaysia ni pakai hak ta'zir tu lah. Dia tak apply hudud, dia tak apply apa, terus ambil hak ketiga. Kita kira ta'zir je. Maka orang yang kena tangkap khalwat pun sebulan penjara, orang yang kena tangkap zina pun 3 tahun. Paling banyak 3 tahun. 3, kemudian apa? Dia ada dia punya kiraan tu, 351 ke apa? 352 macam tu. Mahkamah ni. Apa nama, penjara, denda ataupun sebatan. Sebat pun tak banyak negeri daripada sebat ni. Sebat pun bukanlah sebat macam sebat yang sivil kan. Tapi sebat dia pun tidaklah juga sama kadar dengan hak yang peruntukan syarak yang ada. Baik, itu dinamakan ta'zir.
Jadi ta'zir ini ialah peruntukan di bawah siasat syariah, berada di dalam hak pemerintah, hak mahkamah. Berapa dia nak kenakan, itu terpulang kepada mahkamah. Bentuk yang macam mana? Barangkali dia kenakan penjara, barangkali dia boleh kenakan kerja amal, dia boleh kenakan denda dan yang seumpama dengannya. Baik, ta'zir ialah hukuman yang tidak termasuk dalam hukum hudud. Qadi menentukan bentuk hukuman yang mampu menghalang daripada berlaku dan memberi pengajaran kepada pelakunya. Itu tentang hukum hudud dan ataupun hukuman ke atas orang yang melakukan wata' syubhah, persetubuhan syubhat. Yang seterusnya, kedudukan wali menurut susunan. Ini bukan cerita wali songo, ini wali 10. Cuba tengok, dia bukan 9, 10. Kalau wali songo tu 9, jadi 10. Wali-wali dalam perkahwinan, ini cerita wali dalam perkahwinan, bukan wali dalam cerita-cerita mistik, adalah mengikut susunan seperti berikut. Pertama, bapa dipanggil al-walid. Bapa ni bapa betul lah kan, itu biologi dia. Yang kedua, ayah kepada bapa, yakni datuk. Pasal tu tentang dalam bab bapa ni menisbahkan kepada bapa, dia kena yang betul. Dia tak boleh pak angkat suka-suka hati, peletak mengaku dia pak, lagi dia pula nak jadi wali. Pasal tu tak boleh. Kita sayangkan anak angkat kita, kita pergi ambil dia, bela daripada umur dia pada besar telapak tangan sampai dia besar, tiba-tiba kata aku tak boleh nak menikahkan dia. Pasal dia bukan bapa yang betul. Dia ada peruntukan kelebihan dia di sudut yang lain, tapi bukan dalam bab perkahwinan ini. Pertama bapa, yang kedua ayah kepada bapa yang datuk, yang ketiga adik-beradik lelaki seibu sebapa. Daripada satu mak satu bapa. Yang keempat adik-beradik lelaki sebapa, yang satu bin. Kita katalah satu bin, kadang-kadang ada orang 3 beradik, bin lain-lain tapi pak yang sama. Pasal pak tu ada 3 nama, dia pakai belakang masa register anak, dia pakai belakang 3 nama. Jangan main-main, memang ada orang buat lagu tu. Hak ni nama sekian, pimpinan adik dia nama lain pula. Orang lain, orang yang sama. Jadi nak kata satu bin pun kadang-kadang tu macam tak kenal juga kan. Jadi kita kata memang daripada satu bapa. Baik, yang kelima, anak saudara, iaitu anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang ni yang nombor 5 ni ialah anak kepada hak nombor 3. Anak-anak lelaki kepada nombor 3. Lelaki lah kan, bukan perempuan. Anak saudara lelaki ya. Yang keenam ialah anak saudara lelaki, yakni anak kepada adik-beradik lelaki sebapa. Nombor 6 ialah anak-anak lelaki kepada nombor 4. Itu hubungan dia. Nak tengok gambaran kalau nak buat rajah kan, tuan-tuan tengok yang tu. Yang ketujuh, bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara seibu sebapa. Belah mana pula ni? Bila pak saudara nak kena tengok belah pak ke belah mak. Iaitu adik-beradik lelaki kepada bapa yang seibu sebapa. Nombor 7 ini relation dia ialah dengan nombor 1, dengan pengkhususan kepada yang satu mak satu bapa. Nombor berapa tadi? Nombor 7. Nombor 8, bapa saudara sebapa, yakni adik-beradik lelaki kepada bapa yang sebapa. Jadi nombor 8 juga relate dengan nombor 1. Beza dengan nombor 7 ialah hak ni dia satu pak, mak lain-lain. Jadi kalau jenis pak kahwin lebih dari 1. Bapa kahwin lebih dari 1. Jadi kalau orang tu pak dia kahwin lebih daripada 1, dia punya pilihan wali dia lagi banyak. Kalau dia pak dia kahwin seorang aja, dia tak ada hak nombor 8 tu. Dia juga tak ada lah yang nombor 4. Jadi bagi dia orang kahwin lebih. Jadi adalah pilihan banyak sikit kan jadi wali. Yang ke-9, sepupu. Sepupu ni dia mahram lah. Mahram. Tak kan? Sepupu bukan mahram. Jadi isu wali dia tak babit dengan mahram. Dia tak babit. Dia jangan kata macam mana mahram tak. Yang tu isu yang berbeza. Sepupu boleh kahwin, tapi sepupu juga ada hak sebagai wali. Siapa sepupu yang dimaksudkan?
anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa. Nombor 9 ini relation dia ialah dengan nombor 7. Yang ke-10, sepupu lelaki, yang anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa. Jadi yang tak masuk di sini ialah kalau yang sebelah bapa ialah yang ikatan dia dengan bapa tu hanya pada ibu, bukan pada bapa. Pak kita, katalah Tok Wan kita menikah dua, nikah salah seorang tu dengan janda, ada anak dah. Hak anak kawan tu, kira anak tok kita tu, dia tak kira satu adik-beradik sebapa dengan pak kita. Dia kira dia kira satu, mungkin daripada janda tu dia boleh dapat pak kita, mak sama tapi pak lain-lain. Kan? Dia ada anak asal dengan suami yang lain, dia kahwin dengan Tok Wan, dapat pak kita. Hak dua beradik tu tak sama. Pasal bin asing-asing, pak dia lain-lain. Jadi yang tu tak termasuk langsung dalam susunan ni. Tidak bapa saudara tu, tidak juga anak dia. Jadi kalau kata yang ni pun sepupu juga, ya dia sepupu tapi dia temu tang pada ibu, bukan pada bapa. Tok tu bukan temu pada Tok Wan. Temu pada nenek, bukan pada datuk. Juga yang terkeluar daripada sini ialah semua yang berkaitan daripada belah mak pengantin. Yang tu tak termasuk sebagai wali. Macam mana rapat pun mereka, kadang-kadang setengah keluarga tu dia rapat dengan belah mak kan. Belah mak ni kira habis dah macam berapat sungguh, tapi seorang pun tak ada hak sebagai wali. Wali dia kena patah balik belah bapa. Jadi macam mana pun tuan-tuan adik-beradik ni kalau bergaduh ke apa ke, jangan sampai lepas langsung sampai tak ada siapa nak jadi wali. Bergaduh sakan habis semua kita tebas adik-beradik ni. Saat lagi bila nak menikah, loh siapa nak jadi wali? Semua belah kita tebas tu. Pasal tu sentiasa dalam hadis Nabi, dalam ayat Quran juga sebut tentang walidhil qurba, orang yang ada hubungan keluarga. Dan tentulah dalam banyak-banyak hubungan keluarga itu, selain daripada faktor kemiskinan, faktor keperluan, ambil kira juga faktor kepentingan dan maslahah ketika perkahwinan. Mesti yang ada jadi wali. Bukan semua orang nasib dia sama kan. Kadang-kadang orang nasib dia nampak dia hidup lagi, dia boleh menikah, bapak dia boleh jadi. Tapi ada orang tu pak menakan ada apa dah, tapi siapa pun tak mau jadi wali. Pasal bergaduh dulu. Berebut tanah pun 20 kali 30 je pun besar mana sangat. Hak tu je pun nak bergaduh. Baik, jika kesemua wali di atas tidak ada, maka wali yang dimaksudkan, yang diperlukan adalah wali sultan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fas-sultanu waliyu man la waliyalah." Maka sultan, yakni pemerintah, menjadi wali bagi sesiapa yang tidak ada baginya wali. Baik, yang berikutnya, anak lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibunya. Anak lelaki dan cucu lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibu atau neneknya. Cuba kita perhati senarai tadi, tak ada yang ke bawah. Dia ke atas ataupun ke tepi. Anak tidak boleh menjadi wali untuk mengahwinkan ibunya kerana kedua-duanya tidak mempunyai perkongsian dalam keturunan. Ini kerana ibu dan anak lelakinya dinasabkan kepada bapa masing-masing, kecuali anak lelaki kepada bapa saudara ibu. Oleh itu, jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki bapa saudara ibu, iaitu cucu bapa saudara ibu, dan tidak ada wali lain yang lebih hampir, dia boleh mengahwinkannya. Nak turun ke bawah ni dia tak boleh turun macam itu. Dia kena ke tepi dulu dan baru turun. Cucu saudara. Selepas lapis tu tak ada, barulah yang terakhir ini. Itu susun atur wali. Mudah-mudahan dalam kehidupan tuan-tuan kita semua ni tak sampailah nak pecah sampai nombor 10 kan. Habis-habis kita ada nombor 1 ataupun nombor 2. Baik, syarat wali. Wali sama ada bapa ataupun bukan disyaratkan dengan syarat-syarat berikut. Pertama, Islam. Orang kafir tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam kerana tidak ada al-wilayah. Konsepnya yang mula-mula kita sebut tadi. Tidak ada kekuasaan orang kafir terhadap orang Islam. Firman Allah Ta'ala,
wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Yang tu juga kerana al-wilayah dalam perkahwinan merujuk kepada golongan asabah dalam masalah harta pusaka. Dalam masalah ini, orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Dalam bab mewarisi tak boleh, tapi kalau pakat bagi seorang sikit sebelum mati, yang tu tak ada masalah apa. Kalau dia nak bagi kan, dia hidup lagi, ada kata nak bagi kat orang yang kafir, pak dia yang belum Islam, itu hak dia nak bagi. Masalah wajah tak wajah tu cerita lain, tapi dari sudut dia berhak, dia nak bagi, nak bantu keluarga yang bukan keluarga dia yang belum Islam, yang miskin, hak dia untuk bagi, untuk buat baik, termasuk di dalam buat baik yang diperintahkan oleh Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cerita dah mati nak dipusakai oleh orang kafir, yang tu tidak dibenarkan. Demikian juga dari sudut orang kafir, harta dia kalau dia mati, dia nak mewariskan kepada orang Islam, dari sudut hak tidak ada hak. Tapi kalau dia nak bagi, itu cerita dalam bentuk bagi, hibah ataupun hadiah, whatever yang tu, tapi bukan pewarisan. Baik, walau bagaimanapun orang kafir boleh mengahwinkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeza agama, seperti seorang Yahudi mengahwinkan seorang Kristian atau sebaliknya. Ini cerita mereka lah. Hak cerita Islam tak boleh. Tapi kalau orang kafir sama-sama mereka nak kahwin lain agama, itu terpulang ke hampa. Dari sudut pandangan Islam, Yahudi sebagai bapa, anak perempuan dia katalah Kristian ke, nak kahwinkan dengan orang boleh, ataupun sebagainya, tak ada apa masalah yang tu. Ini kerana semua orang kafir adalah sama taraf. Ini pun kalau kita perincikan di kalangan fuqaha tu, dia ada perbahasan lagi, isu keluar agama. Kan, keluar agama. Orang daripada agama lain masuk Islam, satu Islam masuk agama lain, itu murtad lah kan. Tapi kalau Yahudi keluar masuk Kristian, Kristian keluar masuk Yahudi, itu dikira sama. Tapi kalau dia Kristian, dia masuk agama Majusi yang lain, ke sembah kita kata apa, sembah perhala ke sebagainya. Ada di kalangan fuqaha yang membahaskan juga sikit isu tentang macam itu. Pasal dikira yang selepas agama Islam, yang bawah tu ialah ahli kitab. Bawah daripada ahli kitab tu baru jatuh kepada penyembah berhala. Jadi atas tu tak boleh turun bawah. Bawah naik atas tu tak apa. Itu kita saja nak sebutlah tentang ada pendetilan ataupun perincian di setengah-setengah topik dalam bab ini. Baik, firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang-orang kafir sesetengahnya menjadi wali kepada yang lain. Ini dari sudut kata para ulama bab sama rata, maknanya orang kafir saling membantu antara mereka. Dan secara track record sejarahnya, orang kafir ni tuan-tuan, dia boleh berperang sama-sama mereka lebih teruk daripada berperang dengan orang Islam. Tapi bila bab dia berperang dengan Islam, dia boleh hak teruk tadi ni, dia boleh bersatu dan dia boleh lawan orang Islam. Serbia perang dengan Kroasia kan, dengan Kroasia lama sebelum daripada berlaku kes Bosnia. Tapi bila mai isu Bosnia, perang asal depa ni tak timbul lah, bahkan depa sama lawan dengan orang-orang Islam di Bosnia Herzegovina. Itu cerita dulu. Demikian juga dengan yang ada di tempat-tempat yang lain. Di India perang orang Hindu lawan dengan Sikh dan sebagainya, pernah ada dulu kan. Tapi bila konflik dengan orang Islam, kadang-kadang yang pernah berlaku, walaupun bukan semestinya, dia boleh sama. Jadi kerana itu ada dari sudut itu ayat Quran menyatakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang kufur itu setengah mereka menjadi wali, menjadi penolong kepada setengah yang lain. Baik, jadi itu tentang wali. Syarat pertama mesti Islam. Kerana itu kalau tengok akad nikah, apa Tok Naib suruh buat? Wali kena mengucap. Wali itu kena mengucap juga. Nak bagi dia refresh balik Islam dia tu. Nak refresh balik Islam dia. Kerana wali ni tuan-tuan dia macam-macam. Baik, yang kedua adil. Maksud adil yakni tidak fasik ialah wali tidak melakukan dosa-dosa besar
tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah seperti kencing di jalan-jalan raya, berjalan dengan berkaki ayam dan sebagainya. Oleh itu, orang fasik tidak boleh mengahwinkan perempuan yang beriman. Bahkan hak menjadi wali berpindah kepada wali selepasnya jika dia seorang yang adil. Adil, perkataan al-adalah. Al-adalah ni maknanya orang yang tidak melakukan dosa besar. Maknanya dia tak terjebak dalam dosa besar. Kalaupun itu dia tidak melazimi dosa-dosa kecil. Itu dua. Yang ketiga, yang memelihara maruah dirinya. Maksud memelihara maruah diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang dipandang jelek oleh uruf masyarakat, yang dipandang low class. Mungkin tempat kita tak apa nak perasan, tapi kalau belah Arab sana, kalau takat cerita Mesir, kencing tepi jalan ni benda yang biasa. Jalan kat kota Kahirah tu, tentang jalan kat koridor kaki lima jalan kan, nampak berasak je musim sejuk kan. Berasak tu bukan pasal apa, pasal lepas orang kencing tepi tu. Nampak basah kaki lima tu. Pasal tu bila berjalan, kadang-kadang boleh sampai nampak basah lalu kot jalan raya. Yang bagus daripada kadang longkang tak pernah ada. Jadi kalau terpaksa randuk pi nak buat macam mana? Begitu juga kalau di Jordan ni, pengalaman lama dulu lah, sekarang mungkin berubah dah suasana. Kalau cerita nampak kot tepi jalan berhenti kencing tepi jalan ni, ataupun tepi belakang kedai apa, nak katakan orang asal Jordan bukanlah, dia main daripada pendatang daripada Mesir dan sebagainya. Culture yang berbeza dia bawa main situ. Tapi kalau bab terdesak ke tepi highway, mana tempat nak pergi RN tak jumpa dan sebagainya, jalanlah mana pun. Dia bukan jadi haram. Tuan-tuan tahu kenapa tak haram kan? Pasal hadis tentang Arab Badui yang kencing dalam masjid. Benda tu tidak haram, tetapi dia panggil mukhillun lil muru'ah. Dia mencemar maruah. Dia cemar maruah. Nabi tak tunjukkan perbuatan untuk kencing di khalayak ramai. Kok mana pun akan ada timbul-timbulan batu, dan Nabi akan menyorok di balik tu. Jadi dari sudut dosa ke kencing di khalayak ramai, lagi tak nampak aurat dia, tak ada dosa apa. Pasal tu kalau tuan masuk dalam toilet awam, RNR ke apa ke, pergi kencing tepi tempat tu, itu bukan satu perkara dosa. Siapa yang pergi kata nak tengok aurat tu kan? Pandai-pandai lah nak buat. Tapi dari sudut maruah, dia panggil mukhillun lil muru'ah. Dengan pakai apa? Pakai jubah, pakai serban, pakai pi pacak begitu tu. Tentu orang kata apa Pak Haji ni. Jadi uruf itu memang dah begitu, dan itu yang dicatatkan. Jangan sampai mencemar maruah. Satu lagi bentuk dia, orang sebut jenis berjalan tak pakai kasut kaki ayam. Ni bukan cerita miskin, ni jenis pisang orang pelik. Jenis berjalan jelek, ataupun jenis kalau jenis pakai baju butang tu sebelah, tertanggai tinggi sebelah kan. Passion lagu tu dulu kan, yang dalam watak dalam drama tu kan. Watak Pak Uda kan. Itu juga mencemar maruah. Jenis berjalan kaki seluar senting sebelah. Jenis berlipat sebelah lutut, satu lagi tinggal, satu lagi lepas ke bawah. Yang tu dia panggil mencemar maruah. Jadi kalau komplit set ni ada, orang tu tidaklah dia kira layak untuk menjadi wali. Dia kena settlekan benda-benda tu. Tapi yang lebih penting daripada tu ialah kalau pelik macam tu, kita rasakan tentulah ada something wrong pada akal dia kan. Tapi lambat dosa ni tuan-tuan, teringat ada satu kes. Tok Qadi tu apa nama, juru nikah tu, Tok Imam, dia duduk sila dah, minta kat wali ni, minta IC. Kawan dia pun buka lah beg duit dia, wallet dia tu, bawa keluar IC. Terkeluar jatuh dengan sijil nombor ekor jatuh. Jatuh betul-betul depan buku catatan tu ke imam tadi ni. Jatuh-jatuh, astagfirullahalazim. Ambil balik, bola paket. Semua orang pakat tengok, tiket nombor ekor rupanya. Kalau jadi yang macam tu, apa yang selalunya orang tu imam tu buat? Dia suruh istighfar, mengucap tadi sepasai, dia suruh istighfar. Istighfar tu suruh bertobat lah maksudnya. Kalau tengah buat dosa besar, berhentilah pasang istighfar. Jadi dengan harapan mudah-mudahan lah macam kawan kes tu, kuat-kuat lah lepas dia istighfar tu, dia buang lah tiket tu kan. Tapi kalau dia sambung juga, tak upaya. Baik. Jadi Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud tidak sah pernikahan melainkan dengan wali yang mursyid. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dalam musnadnya dengan sanad yang sahih.
Al-Imam Syafi'i berkata maksud mursyid di dalam hadis tadi ialah adil. Jadi kalau pakai perkataan ini, maknanya memang orang yang fasik tidak layak jadi wali. Orang yang memang duduk dalam dosa besar, bila dia tahu dia nak menikahkan anak dia, apa dia kena buat? Dia kena berhenti. Bukan berhenti sebulan, lepas tu dia buat balik. Berhenti teruslah. Ataupun jadi macam setengah orang kan, dia tak pernah main surau, tak pernah main masjid. Agak-agak bajet sebulan, 2 bulan lagi nak kenduri kahwin anak tu, sekejap lagi panggil orang masjid, tak main pula kan. Maka dalam sebulan, 2 bulan tu dia duduk main lah masjid. Baguslah main masjid. Main punya main masjid, cukup tempoh, bagi kad kan. Bagi kad orang pun, dia ni bagus main masjid. Bagilah pilah semua. Habis-habis kahwin, ruyuk balik. Itu dia panggil wayang. Helah macam tu. Tapi orang masjid nak kata mana kan? Takkan nak kata, betul ke main masjid ni? Nak belah dada orang pula. Tak ada lah kan. Dia orang main-main lah masuk masjid tu. Orang nak solat berjemaah, silakan. Tapi cuma perlukan ada kesedaran lah dalam tempoh tu. Jangan dijadikan sebagai satu batu loncatan. Pasal takut kenduri kahwin, tak ada siapa nak main. Baik. Juga kerana fasik adalah kekurangan yang boleh merosakkan persaksian. Oleh itu orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkahwinan. Dalam satu qaul lain, yakni pandangan Asy-Syafi'i juga, dinyatakan bahawa keadilan tidak menjadi syarat dalam perkahwinan kerana hak menjadi wali berdasarkan hak asabah. Para asabah didorong oleh sifat kesihan belas yang banyak untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dijaganya. Sifat kasihan belas ini tiada beza antara wali yang adil dengan yang lain. Jadi ini qaul yang kedua dalam perkataan Asy-Syafi'i. Tapi kalau berdasarkan kepada riwayat yang didatangkan oleh Asy-Syafi'i, menunjukkan bahawasanya itulah yang dipegang oleh Asy-Syafi'i. Wallahu alam, berdasarkan kepada riwayat hadis yang diriwayatkan tadi kan dalam Musnad. Cuma pengarang kitab kita ni datangkan pandangan kedua Asy-Syafi'i. Pasal apa pandangan kedua ni? Pandangan kedua dia tak pandang dari sudut credibility wali. Dia kira daripada hak dan tanggungjawab tadi, asabah tadi. Dia jaga orang, dia kena jaga dan mengawasi orang tu, maka dia juga bertanggungjawab mengahwinkan. Juga kerana mensyaratkan adil kadang-kadang menimbulkan kesulitan yang besar. Ini disebabkan kurangnya bilangan orang yang adil, terutamanya pada masa ini. Masa ini tu masa pengarang kitab kita ni 20 tahun 30 tahun dulu ni. Kurang 20 tahun dulu ni. Kalau main zaman sekarang, lagi susah nak cari yang adil. Katalah yang tidak melakukan dosa besar, betul, tapi melazimi dosa kecil tu lagi berlambak. Apa contoh dah? Cukup senang kan bagi contoh kan? Contoh apa? Bagi yang ngecek T Saokok kan? Saokok. Marah pula mereka. Kalau nak kira yang tu sebagai menggugurkan adil, pakai tak jadi wali dah belaka. Kan? Jadi di situ sebenarnya ada kewajaran pandangan yang kedua dalam dinisbahkan kepada Syafi'i tadi. Kalau nak cari wali, kawan tu mungkin tidak melakukan dosa besar, tapi dia memang gigi seokok, kongkong sehari sebatang punya. Itu kira melazimi lah tu kan. Mana ada orang sehari sebatang kalau hak kaki rokok ni. Tiap kali lepas makan sebatang, sehari sekotak orang kali. Bolehlah cukai ke GST ke makti apa ke, dia tetap semacam tu juga. Rokok kena GST tak? Patut kena kan. Walaupun tak tambah tagline nombor ni. Tapi itulah antara benda yang memang mencemar adalah keadilan ataupun sifat adil wali. Jadi kalau diketatkan wali tu, maka ramai yang gugur keahliannya, gugur kelayakannya. Jadi mudah-mudahan wallahu taala alam, ini ijtihad yang dinisbahkan. Kita kira salah satu daripada cara yang dicuba diselesaikan oleh Tok Qadi kita tu ialah dengan istighfar tadi ni. Guru istighfar tu patutnya dia kena tambah sikit kot, dia kena peringatkan istighfar tu dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar lafaz sahaja kan. Dan orang yang istighfar tu dia kena istighfar sungguh-sungguh lah. Habat untuk dosa dia yang lepas, hak ke depan tak kira lagi. Dia nak nikahkan yang ni, minta ampun untuk dosa-dosa yang lepas. Mudah-mudahan salah satu daripada qaul ini tadi ialah dia dah istighfar kan. Allah Ta'ala maha menerima taubat. Lepas tu dia kena bertarunglah pula untuk kehidupan dia yang ke depan. Nak seokok lagi ke tidak ke, begitu dan begini kan.
Baik. Jadi tidak pernah diketahui orang-orang fasik dilarang mengahwinkan anak-anak perempuan mereka pada mana-mana zaman. Jadi ini salah satu daripada bentuk yang ataupun yang dinyatakan oleh pengarang kitab kita ni. Tak ada soalan. Tak ada lah pernah ada orang yang dilarang daripada menjadi wali hanya kerana dia tidak adil. Baik, syarat yang ketiga. Baligh. Kanak-kanak tidak boleh menjadi wali kerana dia tidak boleh menguruskan dirinya sendiri. Oleh itu dia tidak boleh menjadi wali kepada orang lain adalah lebih utama. Ini dikira kalau dalam kaedah Arab dipanggil al-hukmu yanbani 'ala al-aghlab. Kita bukan tak tahu, memang ada setengah-setengah kes kanak-kanak dia terpaksa urus diri dia sejak daripada kecil. Walaupun dia tak baligh. Dialah pandai pergi cari makan, pergi kerja dah gitu dan begini kan. Dia bawa mak dia sakit dan sebagainya. Ada kes-kes yang macam tu. Tapi itu tidak boleh menjadi dalil bahawasanya dia boleh menjadi wali. Kerana pada kebiasaan norma manusia ini, kanak-kanak yang belum baligh dia di bawah tanggungan mak ayah ataupun penjaga dia. Ada yang lebih berkuasa daripada dia dan dia tidak menguruskan diri dia sendiri. Kalau dia tak uruskan gosok baju sekolah dia sendiri, itu tak kira. Tu kerana mak ayah tak dan kan. Duk ngentuk dengan Tok Nik, dengan Tok Wan dan sebagainya yang tak mampu nak uruskan, dia pandai-pandai lah urus sendiri yang tu. Tapi tidaklah untuk urusan yang lebih besar daripada itu. Baik, yang keempat, berakal. Orang gila tidak boleh menjadi wali kerana dia tidak boleh menguruskan dirinya. Oleh itu, dia tidak boleh menjadi wali kepada orang lain adalah lebih utama. Sama macam baligh. Yang kelima, tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Seseorang yang tidak jelas pandangannya disebabkan terlalu tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali kerana tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit dan pengsan disebabkan sakit, perlu menunggu sehingga dia sedar kerana pengsan yang dihadapinya hanya sekejap. Ia umpama tidur. Ini yang boleh dibahaskan lagi lah. Kadang-kadang tu ada orang yang dia tak berapa nampak tapi dia kenal, dia tahu membezakan kan. Yang keenam, wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih. Safih ni yang kita sebutkan awal tadi ni. Maksud orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih ialah orang yang membazirkan hartanya. Mereka tidak boleh menguruskan dirinya. Tentulah lebih utama lagi, mereka tidak boleh menguruskan orang lain. Kadang-kadang ada dalam kategori wali yang 10 kategori kita nyatakan tadi, dia ni jenis betul bendui, jenis orang yang tak mampu kan, yang tak boleh nak urus diri sendiri. Maka orang ini walaupun kita tengok dalam senarai 10, kena dah ni, boleh dah ni, dia sepupu, dia pak menakan, tapi dia safih. Bila dia safih, gugur kelayakan dia sebagai wali. Dan yang ketujuh, bukan orang yang berihram. Orang yang sedang berihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang lain sebagaimana yang difahami daripada hadis sebelum ini yang kita baca dah hari itu 2-3 kali, yang bermaksud orang yang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh dikahwinkan. Ini hadis riwayat Muslim. Baik, peringatan. Jika syarat di atas tidak ada pada wali terdekat, hak sebagai wali berpindah kepada wali selepasnya yang memiliki syarat-syarat wali yang sempurna, kecuali dalam masalah wali yang berihram. Ia tidak berpindah kepada wali selepasnya kerana berihram tidak membatalkan hak-hak wali selagi dia masih adil dan boleh melihat. Cuma yang dilarang ialah mengahwinkan sahaja. Bila dalam ihram nak menikah juga, boleh tak? Tak boleh. Jadi apa nak buat? Tunggulah dia selesai habis ihram. Paling lama pun takat 14, 13, 14 Zulhijjah je. Kena tangguhlah benda tu kan. Walau bagaimanapun dalam keadaan wali berihram, hak mengahwinkan berpindah kepada sultan. Maknanya kalau dah terdesak sangat, tunggu pun tak boleh. Dia kena serahkan kepada sultan ataupun yang dipanggil sebagai wali hakim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia
namanya sebahagian daripada isu tentang wali yang boleh kita bincangkan untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan bahagian-bahagian wali yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kita silakan kalau ada apa-apa perbincangan. Ada apa-apa tuan? Ada juga orang soal kat Facebook noh. Adakah lafaz nikah yang diamalkan di Malaysia masa kini selari dengan mazhab Syafi'i atau sunnah? Apa lafaz nikah yang diamalkan di Malaysia kali ni? Apa lafaz dia? Macam hari tu kita bincang kan? Aku kahwin dan nikahkan dikau. Aku nikah dan kahwinkan dikau. Kita katakan apa? Salah satu daripada dua perkataan tu mesti ada. Kalau dia lajak boh dua sekali, tu suka hati dia lah. Salah lah kalau dia mensyaratkan mesti kena ada dua-dua. Kerana yang ada yang disebut oleh para fuqaha jumhur, kita katakan tak masuk Hanafi yang kita bincang dulu kan, dia kena sebut salah satu daripada dua, nikah ataupun kahwin. Nakah tu ataupun zawwajtuka, aku nikahkan dikau, angkahtuka ataupun zawwajtuka. Itu lafaz yang ada dalam perbahasan. Jadi yang diamalkan di Malaysia, kita tak kena survey betul-betul depa pakai istilah apa. Kalau dia pakai salah satu daripada dua tu, maka ia adalah seperti mana yang disebutkan oleh para fuqaha. Wallahu a'lam. Oh, soalan tak kena mana cerita lain. Ada lagi yang lain? Ni apa nama nak cuti sekolah ni, tak ada jemputan kahwin apa pagar. Tak kahwin lagi lah, kena jemput. Tak ada tuan-tuan dah? Kalau tak ada, insya-Allah kita akan bincang tentang bab bahagian-bahagian wali dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.